yang Ustaz boleh terangkan sikit sebanyak tentang usrah ni. Dia ada 3 rukun. Belum kita ni kita kena tahu apa tu usrah yang setiap minggu kita duduk join tu. Kita kena tahu usrah ni dia ada 3 rukun. Yang pertamanya iaitu at-ta'aruf, iaitu kita kena kenal, berkenalan, ta'aruf. Saya kenal Ustaz Farid, saya kenal dengan Syafiqah, saya kenal dengan ahli usrah. Ahli usrah juga mengenali nakibnya, dan sama-sama kita ni sentiasa kenal mengenali di antara satu sama lain. Kemudian yang keduanya iaitu at-tafahum, iaitu memahami, saling memahami, faham tentang apa, dari sudut usrah pun faham, dan juga faham memahami di antara kita pun kita sama-sama faham memahami di antara satu sama lain. Dan yang terutamanya itu tentang kefahaman lah. Pembinaan dalam usrah tu kalau tak faham, memang rugilah kan. Kita tak dapat apa-apa pun, tak faham apa ustaz saya daripada usrah, maka dia tak tahu lagi lah itu, ataupun dia tidak betul-betul mendalami ataupun memahami tentang usrah itu sendiri. Dan yang ketiganya, ahli usrah yang ustaz kasih sekalian, yang ketiganya ialah takaful, iaitu saling tolong menolong, bantu membantu di antara kita lah satu sama lain. Jadi kita nak tolong ni mesti kita kena kenal lah. Raya nak kena kenal sekian, ada masalah apa, sahabat kawan-kawan kita ni kita kena tahu tentang permasalahan dia. Jadi kita sekurang-kurang ustaz tak boleh nak tolong dia, kita mendoakan sesuatu yang terbaik untuk dia. Kita tak boleh nak tolong dia, kita doakan yang terbaik. Jadi insya-Allah lah. Walaupun kita kata waktu PKP ustaz tak boleh nak tolong kawan saya, tapi kita tolong. Antaranya sekarang ni kita dah nak menjelang peperiksaan, kita doakan untuk sahabat kita, untuk dia berjaya, dipermudahkan, dia semakin rajin untuk belajar dan sebagainya, insya-Allah. Baik, ahli usrah yang ustaz kasih sekalian, ustaz harap semua dalam keadaan sihat sejahtera lah. Ustaz harapkan kita dalam keadaan sihat dan walafiat lah. Dan kita doakanlah semua di kalangan ahli usrah kita semuanya sihat walafiat, amin. Baik, usrah pada minggu ni tajuk kita nak share dengan ahli usrah semua, iaitu tentang kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak bersifat dengan sifatnya lemah. Kalau tengok dalam tu adalah boleh tengok slide yang ada. Allah dalam slide tu disebut tentang kaunuhu ta'ala qadiran, iaitu Allah itu bersifat dengan sifatnya berkuasa, dan lawannya bagi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu sifatnya dengan bersifat lemah. Okey, ahli usrah yang ustaz kasihi sekalian, boleh kita baca dalil lah daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-An'am ayat yang ke-37. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya ialah mereka golongan kafir musyrik berkata alangkah eloknya kalau diturunkan kepada mereka satu mukjizat daripada Tuhannya. Ni orang kafir musyrik, dia kata kalau alangkah eloknya eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat daripada Tuhannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka enggan beriman. Maksudnya mereka
inilah cabaran orang kafir. Tujuan dia tak nak beriman pun kepada Allah, tapi dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kata tu ni mukjizat ni lah, tu buat mukjizat ni dan sebagainya. Jadi macam-macam cara. Ni dalil yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan Nabi sallallahu diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mampu, katalah sungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat. Okey, sahabat-sahabat yang Ustaz kasih sekalian, itulah tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Baik, apa yang boleh saya Ustaz nak share pada petang ni, dan mungkin ahli usrah pun mungkin dah terfikir-fikir dah tebuk tentang kekuasaan Allah. Allah mesti dah terfikir, dah terbayang tentang Allahu Akbar. Allah cipta aku sendiri pun, itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, betul tak? Imam At-Tabrani menyebutkan begitulah. Bagaimana kita melihat diri kita, itu pun juga sudah cukup tentang adanya kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah, Ustaz boleh sebut sikit. Dia kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Balkis kan, kalau kita tengok diri kita, siapa yang cipta kita? Tak ada ke syarikat Proton ke, ada ke syarikat Toyota ke cipta kita? Oh, Balkis dibuat daripada Toyota. Si Iman dibuat daripada Mercedes. Oh, tu yang dia laju sikit tu, contoh kan. Tidak kan? Kita ni dicipta oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta kita. Jadi pada diri kita pun dah menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman ahli usrah yang Ustaz kasihi sekalian, apa yang Ustaz boleh cerita tentang beberapa perkara lah. Mungkin Ustaz boleh share 4 perkara pada petang ni. Okey, yang pertama tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini. Okey, boleh dapat itu yang pertama. Kita tengokkan alam ini yang seluas-luas yang kita duduk ni, di puncak alam ni. Ke Balkis tahu tak di penghujung alam ni kat mana? Luas kan? Luasnya Allah Subhanahu wa taala cipta alam ini. Dengan pokok-pokoknya, dengan lautannya, dengan sungainya, dengan segala tanahnya, anginnya, langitnya, buminya, itu adalah ciptaannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hebat mana pun manusia tak boleh nak cipta. Ada orang boleh buat sungai, tak boleh. Buat laut, hebat dah, ada kepakaran, hebat, cerdik, pandai dan sebagainya, tak boleh nak ciptanya buat pokok hidup. Kan? Cipta pokok, buat pokok plastik boleh lah Balkis tak? Tapi pokok manusia tak mampu nak cipta. Tapi itulah sebenar-benarnya tentang kita boleh melihat bahawa kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan alam semesta ni. Okey Balkis, dan sahabat-sahabat Usra Danish, Muhammad dan semualah di kalangan ahli usrah kita ni, apa lagi yang kita boleh tengok tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala? Iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan juga kematian. Allah boleh bagi kita hidup. Allah Subhanahu wa taala bagi kita hidup daripada kita dulu tak bernyawa pun, Allah tiupkan roh masuk dalam tubuh badan kita dan kita diciptakan. Allah yang ciptakan kita, wasilah kita lahir daripada mak kita lah. Itu wasilah aja, tapi Allah yang menciptakan kita, kita pun hidup hari ni.
Allah bagi kita hidup, kita boleh bernafas, kita boleh melihat, kita boleh mendengar, betul tak? Dan kita boleh macam-macam, boleh bercakap sampai tak berhenti-berhenti bercakap. Tak penat. Kan? Kecuali tertidur je. Tu pun kadang-kadang tidur pun bercakap juga. Kan? Nak ceritanya itulah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta kita. Ada yang Allah ciptanya orangnya tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang comel, ada yang hidungnya mancung, ada yang telinga dia kembang, macam-macam semuanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tahu apa yang terbaik untuk diri dia. Yang penting kita kena jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah jadikan kita ni hidup dan Allah boleh matikan kita nanti kelak. Nah, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh matikan kita. Walaupun kita kata saya tak nak mati Ustaz, saya nak hidup je tak mau mati, tak boleh. Tiba masanya maka kita akan mati. Tapi beza-beza mati tu. Tak sama, ada yang mati umurnya 60, ada yang 50, ada yang 40, masing-masing. Tapi bila tiba je idza jaa ajaluhum, apabila tiba ajal dia. Tapi tak boleh kita nak buat tarikh mati kita tu. Kita pun tak tahu. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kematian tersebut. Yang kita pun wallahu a'lam. Di bawah pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebatnya Allah ni, subhanallah, Allah Maha berkuasa tentang mati hidup kita ni pun Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Sebab ada orang yang sakit lama tapi tak mati, ada yang sihat tapi mati. Semua kita tak tahu. Inilah kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, dan yang ketiga, bagaimana kita boleh mengetahui tentang kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui sifat Allah Subhanahu Wa Taala, al-asma'u al-husna. Dan Nabi SAW sebut lillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 nama. 99 nama, mi'atun illa wahidan. Kalau mengaji bahasa Arab kan, ada 100 kurang 1 jadi 99 lah berakis kan. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tengok dari sudut nama-namanya Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tengok antaranya yang Ustaz boleh sebut pada petang ni lah, ringkas pada petang ni, iaitu kita boleh baca, kita nak mula tadi kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Apa ada kat situ? Apa maksudnya? Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ciptakan mengantuk iman menguat beriman. Allah Subhanahu Wa Taala iaitu sifat Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pemurah. Allah bagi, ada orang taat ke tak taat ke, dia solat ke tak solat ke, dia malas ke, dia rajin ke, dia lawan mak ayah dia ke, dia tak baca Quran ke, Allah bagi juga rezeki. Dia boleh makan hari-hari. Kan? Allah bagi dia boleh je minum hari-hari. Tu pun makan kadang-kadang tak berhenti-berhenti. Sampai buncit perut. Kan? Jadi mana kata tu pun kadang dia lupa nak baca bismillah tu. Kan? Lah makan kenyang pun tak kata alhamdulillah pula tu. Tapi kenyang je hari-hari, kan? Jadi nak ceritanya pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi je rezeki pada kita ni. Allah bagi apa saja walaupun dalam keadaan yang macam mana pun, Allah sentiasa memberi. Maha Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Ar-Rahim, Allah Maha Kasih. Kasih sayang ni special sikit tahu. Dia dapat hanya kepada orang-orang yang beriman. Orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kasih sayang, Allah bagi rahmat kepada dia. Sebab tu dia bila dia boleh makan, dia boleh belajar dan sebagainya, dia boleh mengamalkan apa yang dia belajar. Kan, dia boleh senang nak semayang, senang nak baca Quran, senang nak taat kepada kedua ibu bapa, hati dia lembut je. Dia jadi boleh jadi orang yang baik, dia sentiasa rasa semuanya Allah Subhanahu Wa Taala buat cipta dia ni untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semayang jemaah dia jaga, mayang sunat pun dia jaga, tak kena pun mak ayah dia suruh pun dia rasa seronok untuk melakukan kebaikan. Tu tandanya Allah bagi rahmat kepada dia dan juga keluarga dia. Allah bagi rahmat, kasih sayang kepada diri dia dan juga kepada keluarga dia. Okey, baik. Ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, dan yang keempat iaitu kekuatan dan kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala juga, ialah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quran ini menjadi panduan kepada kita sama ada perkara yang sebelum ni berlaku dan juga akan datang yang akan berlaku. Kan? Kita tahu tentang syurga dan neraka melalui Al-Quran dan juga apa yang disampaikan kepada Nabi SAW. Kalau tidak, kita hidup macam mana? Agak-agak kan? Kita tak tahu tentang halal dan haram. Kan? Al-Quran turun, Nabi SAW sampaikan, bagi tahu tentang perkara yang halal dan haram. Barulah kita jadi orang yang tahu benda tu. Kalau tidak, agak-agak makan tengah hari ni kita masak apa agak-agak. Mak kita tak tahu tentang halal haram. Dia pun masaklah biawak 3 rasa. So makan lagi. Contoh na'udzubillah lah kan. Jadi sebab tak tahu halal haram. So Islam turun bawa sesuatu yang terbaik, Al-Quran Al-Karim menjadi panduan kehidupan kita. Dan kita tahu hidup kita ni bukan hanya di dunia, bahkan kita akan hidup di hari akhirat kelak. Kita buat belajar dapat pahala bersungguh-sungguh online, sungguh-sungguh ni walaupun online cikgu tak dapat nak pantau secara dekat pun tetap dia betul-betul bukan main-main waktu online dia tu. Jadi dia bersungguh-sungguh kerana dia tahu itulah sumber pahala untuk ibu ayah dia juga. Jadi mana kata itulah apabila kita mengetahui tentang apa yang Ustaz boleh share pada petang ni, 4 perkara ni, kita dapat melaksanakan dan mengamalkan hikmah daripada kita mengetahui tentang kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bersifat iaitu jauh bersifat daripada sifat yang lemah tu. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaannya Allah itu lemah. Maksudnya Allah tak mampu nak mengawasi kita ke. Allah ni tahu setiap masa. Hatta dalam apa yang ada dalam hati kita. Kalau Allah bersifat lemah, sudah tentu Allah tidak mampu untuk nak mencipta alam ni. Bukan senang. Kalau manusia ni ada kelemahan. Dia ada di satu tempat, dia tak boleh ada di tempat yang lain. Allah boleh sentiasa dapat mengawasi keseluruhan manusia. Manusia boleh Allah cabut nyawa tu dalam satu masa tu, bukan nak kena buat ikut giliran, tak ada. Tapi boleh sahaja di setiap masa. Jadi makna kata Allah ni tidak bersifat dengan lemah. Allah Maha Kuasa. Itu lawan bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa tadi, iaitu ajizan, iaitu lemah. Jadi itulah yang Ustaz dapat share pada petang ni. InsyaAllah ahli usrah sekalian, mudah-mudahan kita dapat manfaat yang terbaik yang kita boleh ambil. So siapa boleh share dengan Ustaz seorang apa yang dah boleh dapat pada petang ni? Iman ke? Siapa yang boleh ulang balik? Ustaz nak bagi hadiah ni. Nak hadiah tak ni? Siapa boleh ulang seorang? Tak ada.
Tak apalah. Kalau tak ada, Ustaz rasa cukup sekadar tu saja usrah kita pada petang ni, yang insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat kepada semua berapa puluh orang? 21 orang ahli usrah yang hadir pada hari ini. 21. Okey, sebelum berakhir juga Ustaz nak seorang cakap sikit. Dia bagi salam ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, Ustaz. Waalaikumsalam. Okey nah, kita jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan akan datang, dan apa yang Ustaz sampaikan tadi ni insya-Allah lah kita sama-sama amalkan. Kita tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam kita mengaji tentang apa yang kita kongsi pada petang ni ialah perkara yang asas dalam kehidupan kita. Sebab tu ulama sebut awaluddin ma'rifatullah. Antara perkara yang utama dalam agama ni ialah kita kena mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal Allah, kita tahu Allah Maha Kuasa, Allah sayang kita, Allah pemurah, Allah Maha Pengampun semua, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui dan sebagainya. Jadi itu kita akan bertambah, akan semakin dekat dan sayang dan taat kepada perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz Farid, saya serah balik pada Ustaz Farid. Okey, terima kasih kepada Ustaz Abdul Kadir atas pengisian usrah kita pada petang ini. Okey, Ustaz harap semua murid-murid dapat sesuatu lah daripada penyampaian disampaikan oleh Ustaz Abdul Kadir tadi. Okey, seperti biasa sebelum kita tutup majlis, Ustaz nak minta seorang untuk baca doa Rabitah. Seorang. Cepat. Sekejap Ustaz nak ni. Pilih nama terus. Okey, siapa boleh seorang? Abang Daya ni siapa nama? Ada tak seorang? Sebut nama terus lah. Baca pun tak apa, nanti kena hafaz. Doa Rabitah. Cepat. Doa Rabitah tahu tak? Saya. Okey, Tu. bismillah. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihi qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahadat ala dawatik wa tawahadat ala nasrati syariati wa wasikillahumma rabiqataha. Amin. Terputus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Habis dah Muaz? Amin. Okey. Sekejap, terkeluar tadi. Alah. Yang mana tadi? Okey. Amin ya rabbal alamin. Okey dah Amin Okey. Nanti Ustaz Farid pilih nama, siap-siaplah untuk minggu tu siapa baca doa tu lagi cantik lah. Lepas tu dia dah bersedia lah dengan doa tu. Tapi semua kena bersedia sebenarnya. Nanti bagi teks hafaz doa tu. Okey Ustaz. Boleh Ustaz. Okey. Okey. Okey, jadi itu saja usrah kita pada petang ini. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Okey.
Itu saja usul kita pada petang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Abdul Qadir. Terima kasih Ustaz Farid. Masya Allah.